Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam kepada jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita mulakan pagi kita dengan menyatakan bahawa kita mau cinta Yesus selamanya. Mari kita menyanyikan lagu persembahan ni. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memanggil kami ya Tuhan sebagai anak Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan kami berucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami boleh mengatakan, ku mau cinta Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan kami berucap syukur ya Tuhan, kerana Engkau telah menjadikan kami anak Engkau ya Tuhan. Dan Engkau telah mengasihi kami sebelum kami mengasihi Engkau. Kami bersyukur. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Apa jua tekanan yang kami lalui pada pagi ini, apa jua masalah yang kami lalui pada pagi ini, kami ingin serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Kami inginkan Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, supaya kami dapat damai sejahtera Engkau yang luar daripada pemikiran kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau bantulah kami untuk melihat bahawa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu melihat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, shalom sekali lagi saudara dan saudari. Kita akan melihat satu tema pada pagi ini, yaitu iman yang mengagumkan. Ya, iman yang mengagumkan.
Pada hari ini kita akan melihat daripada Markus 2 ayat 1 hingga 12. Ya. Markus 2, 1 hingga 12. Saya akan bacakan untuk kita pada pagi ini. Ayat 1. Beberapa hari kemudian Yesus kembali ke Kapernaum dan tersebarlah kabar bahawa Yesus di rumah. Banyak sekali orang datang berkumpul di situ sehingga tidak ada tempat, bahkan di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus memberitakan perkabaran daripada Allah kepada mereka. Sementara Yesus berkata-kata, datanglah 4 orang yang mengusung seorang lumpuh. Tetapi kerana terlalu banyak orang, mereka tidak dapat membawa dia kepada Yesus. Oleh itu mereka membuka bumbung rumah yang terletak tepat di atas tempat Yesus. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh yang berbaring di atas tikar. Yesus melihat bahawa mereka sangat beriman. Oleh itu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampunkan." Beberapa orang guru Taurat duduk di situ berkata dalam hati, alangkah beraninya dia mengkufuri Allah. Tidak seorang pun boleh mengampun dosa kecuali Allah. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berfikir demikian? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosa sudah diampunkan, atau bangunlah, angkat tikarmu dan berjalan? Tetapi kepada kamu, aku akan membuktikan bahawa di atas bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Di hadapan mereka semua, orang lumpuh itu bangkit, mengangkat tikarnya dan segera keluar. Semua orang di situ tercengang-cengang lalu memuji Allah. Mereka berkata, "Belum pernah kami melihat perkara seperti ini." Nah, saudara-saudara, kita akan melihat Markus 2 ayat 5a. Yesus melihat bahawa mereka sangat beriman. Perkara yang jelas Markus tegaskan untuk kita di sini ialah iman yang sangat mengagumkan dalam 5 orang ini. Mereka memberikan semangat yang mendorong kepada kita untuk menjalankan iman seperti ini. Terdapat 3 aspek yang luar biasa dan indah di sini. Lelaki ini berani melakukan yang sukar. Disitulah iman sentiasa menjelma. Karena kita tidak bersandar terhadap kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kita, tapi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nah, tidak mudah untuk membawa lelaki ini kepada Tuhan. Mereka terpaksa membawanya, menyusungnya. Mungkin dalam jarak yang jauh, melalui jalan-jalan di bandar itu. Mungkin mereka ditertawakan oleh orang ramai akan hasrat mereka yang inginkan kesembuhan kepada kawan mereka yang lumpuh ini. Tidak masuk akal bagi orang-orang yang melihat kawan-kawan ini menyusung kawannya. Apabila mereka mendapati pintu terhalang, mereka terpaksa membawanya menaiki tangga luar di bumbung. Kita tidak tahu betapa beratnya dia, lelaki yang mereka menyusung ini. Tetapi bukan mudah untuk membawa seorang lelaki dewasa menaiki tangga. Namun 4 lelaki ini berjaya melaksanakan tugas yang sukar ini. Mereka berani melakukan yang sukar. Sesuatu ilustrasi yang hebat diberikan kepada kita tentang membawa orang kepada Kristus. Kemudian perhatikan bahawa mereka berani melakukan yang tidak biasa dilakukan. Mereka tidak terhad oleh fakta bahawa ia sama sekali bukan kebiasaan untuk memecah bumbung dan menurunkan kawan mereka yang lumpuh itu. Apabila mereka mendapati bahawa pintu telah disekat, mereka tidak duduk seperti yang kita mungkin akan lakukan dan melantik jawatan kuasa untuk menyelidiki pelbagai cara untuk pergi kepada Yesus. Tidak, mereka hanya melakukan apa yang perlu dan mentaruhkan penolakan bukan sahaja dari pemilik rumah tetapi juga setiap orang di sana dengan mengganggu mesyuarat untuk membawa rakan mereka kepada Yesus. Perkara yang luar biasa ialah Yesus tidak pernah memarahi mereka. Nah, dia tidak pernah memarahi siapapun. Tidak pernah ada kejadian yang direkodkan di mana Yesus tertekan atau terganggu dengan gangguan oleh seseorang yang berniat untuk menerima sesuatu daripadanya.
dan mendesaknya walaupun tidak dipersetujui oleh orang sekeliling Yesus. Orang-orang ini berani melakukan yang tidak kebiasaan berlaku. Akhirnya mereka berani melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan perbelanjaan yang mahal daripada mereka. Seseorang terpaksa membayar untuk bumbung itu. Bayangkan wajah pemilik duduk di sana di kaki Yesus apabila dia mendengar bunyi mencakar di atas bumbung. Dia melihat ke atas dan dengan kagumnya jubin mula bergerak. Kemudian cahaya matahari semakin muncul dan tiba-tiba dia mempunyai lubang besar di bumbungnya. Saya tidak tahu apa yang difikirkannya. Dia mungkin bertanya-tanya sama ada polisi insurans rumahnya akan melindunginya. Atau mungkin dia secara dalam fikirannya menambah kos baik pulih rumahnya untuk dibentangkan kepada lelaki tersebut. Tapi seorang terpaksa membayar bil itu. Seseorang harus membaiki bumbung itu. Dan pastinya ia adalah satu, jika tidak semua, daripada laki-laki itu. Mereka berani melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan perbelanjaan yang mahal. Itulah iman. Mereka melakukan dengan memikul kos atas diri mereka sendiri. Suatu kesaksian yang mengagumkan tentang apa yang diperlukan untuk membawa orang ramai kepada Kristus. Nah, saudara-saudari, adakah kita boleh menampung kos begini? Boleh menampung segala ketertawakan orang lain? Mungkin orang akan mencaci kita kalau kita ingin membawa seorang kepada Yesus. Adakah kita dapat menampung segala kos ini? Ya, kita renungkan ya saudara-saudari. Di sini juga ada satu soalan untuk kita renungkan bersama-sama. Adakah kita sudah bertumbuh menjadi lebih berkualiti dan daya hidup iman kita meningkat sehingga kehidupan kita boleh digunakan untuk membawa orang lain kepada Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Bapa, sebelum kami merenungkan pada pagi ini, kami telah menyanyi sebuah lagu di mana kita mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Kita ingin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tapi adakah kita melakukannya dalam kehidupan kita dengan aksi kita ya Tuhan? Dengan gerak-geri kita ya Tuhan setiap hari. Adakah kita mengasihi Engkau dengan mentaati perintah Engkau, di mana Engkau telah menyuruh kita semua membawa orang ramai datang kepada Engkau? Bapa, adakah kita hanya mengatakan aku mengasihi Engkau dengan mulut kami sahaja dan bukan dengan tindakan kami ya Tuhan? Kami berdoa agar Engkau ubahkan fikiran kami, Engkau ubahkan cara hidup kami supaya kami sentiasa ya Tuhan akan membawa orang ramai datang kepada Engkau. Dan kami akan hidup suatu hidup yang sesuai dengan rencana-Mu, di mana Engkau telah memanggil semua kita ya Tuhan untuk melakukan sesuatu pelayanan dalam kerajaan Engkau, di mana kita harus membawa seorang ataupun lebih ke dalam kerajaan Engkau. Bapa, kami berdoa agar Engkau berikan kami keberanian untuk melakukan yang tidak biasa dilakukan orang ya Tuhan. Untuk kami dapat menampung kos-kos yang dimana seorang harus dibawa kepada Engkau, walaupun kosnya terlalu mahal, kami sanggup membayarnya Tuhan. Walaupun itu bukan sahaja dari segi kewangan, kami tetap berani, tetap akan membawa orang ramai kepada Engkau. Bantulah kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang Engkau mahu kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dan waktu seterusnya ke dalam tangan Engkau. Engkau pimpinlah kami, bantulah kami, supaya kami sentiasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami
Kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan berkati kita semua. Kita jumpa hari yang seterusnya.